Okey, sambung cerita tu balik. Kalau bagi yang remaja yang tak kahwin, kena sebat 100 kali, tuan-puan sekalian. Kalau zaman Rasulullah berlaku sebat 100 kali ni, rejam pun kan zaman sahabat Nabi dan sebagainya. Jadi memang disebut dalam hadis Nabi, zina itu berleluasa akhir zaman dan inilah zamannya. Jadi isteri ni cerita pada saya dengan tenang, dia kata sekarang dia nak tanya pendapat saya. Dia nak tanya pendapat saya, tuan-puan sekalian. Dia dah bawa dah kes ni ke Jabatan Agama, ke mahkamah, dia mohon cerai lah. Dia mohon berpisah, dia mohon fasakh. Tarikh sebutan kes akan dipanggil tu dalam hujung bulan ni. Walau bagaimanapun dia bagi kata dua pada suami. Dia cakap dia bagi kata dua pada suami. Dia kata, bang, saya akan terima awak seadanya kalau awak berhenti melakukan maksiat tu. Berhenti berkongsi video-video, gambar-gambar lucah tanpa surat benar. Berhenti buat maksiat, jumpa dengan wanita tersebut dan sebagainya dan buat maksiat. Isteri orang tu, tuan-puan sekalian. Juga ibu orang, isteri orang, ibu orang. Kenal melalui daripada media sosial. Kemudian dia tanya saya, Ustazah, dia kata, Ustazah, saya bagi kata dua pada suami. Baliklah semula kepada dia dan baliklah semula kepada anak-anak. Dan dia terima seadanya. Dia maafkan suami. Sama-sama baiki diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Tu nak sebut orang perempuan ni memang tuan-puan sekalian. Pelik dia punya kemaafan tu. Bukan perempuan saja. Dia macam ni. Bila bab curang ni, pengalaman saya, handle case, antara perempuan dengan lelaki, perempuan lebih kuat untuk memaafkan dan menerima seadanya. Sentiasa memberi harapan. Jadi mungkin wallahualam kesannya berbeza bila lelaki, isteri curang, banyak kes berakhir dengan perceraian lah. Walaupun asalnya wanita ini baik dan sebagainya tapi lalai. Namun ada juga tuan-puan sekalian yang suami yang memang sentiasa membimbing isteri walaupun buat sesuatu yang sangat melukakannya. Okey, wanita ni beri kata dua. Maksudnya masih bagi peluang. Sehingga saat di mahkamah nanti. Tapi sampai saat ini, sampai semalam dikata suami dia tak cakap apa-apa, masih berterusan menghubungi wanita tersebut, masih jumpa isteri orang, masih lagi buat maksiat dan sebagainya. Dan keadaan dah semakin teruk, tak bercakap, dia duduk asing walaupun satu rumah. Anak-anak nampak, anak-anak pun terkesan tuan-puan sekalian. Cuma soalan dia tanya pada saya, dia kata, Ustazah, adakah patut saya bagi tahu suami kepada wanita tersebut? Sebab saya memang boleh WhatsApp dia. Saya memang boleh berhubung dengan dia. Sebab saya dah nasihat dia supaya berhenti. Putuskan hubungan dengan suami saya. Wanita ni baik tuan-puan sekalian. Orangnya tenang, lembut. Saya boleh nampak kekuatan pada dirinya. Ketika dia cerita pada saya beberapa titis air mata saja. Benda ni berlaku dalam tempoh PKP ni. Baru saja dalam tempoh beberapa bulan. Mungkin dalam tahun ni lah. Kemudian dia kata, patut tak saya bagi tahu suami? Saya memang biasa dihadapkan soalan seperti ni. Saya kata macam ni. Puan, sebenarnya boleh puan nak bagi tahu suami kepada wanita yang melakukan maksiat dengan suami puan. Tapi sebelum itu dengan beberapa langkah. Yang pertama, puan maklumkan kepada wanita tersebut peringatan dan amaran. Jika masih teruskan maksiat ini, saya akan bagi tahu suami puan. Yang kedua, bagi tahu juga suami puan yang puan akan buat tindakan ini. Jika keduanya masih teruskan, tuan-puan sekalian, masih teruskan, saya kata bermaksud mereka itu bersedia untuk keburukan, kejahatan, maksiat, zina yang mereka lakukan ini diketahui oleh suami wanita tersebut. Lepas tu saya kata kemungkinan akan jadi dua. Sama ada suami wanita tersebut mendidik dan mengajar dan menghukum isterinya sehingga isteri itu berubah semula jadi wanita yang baik. Ataupun akan berlakulah runtuhan rumah tangga yang kedua. Maksudnya berlaku runtuhan rumah tangga. Mungkin suami dia tak mampu dan suami dia lepaskan. Masya Allah. Saya tanya niat puan untuk apa? Niat saya supaya mereka berhenti buat maksiat. Supaya wanita ini sedar. Wanita ini berubah semula jadi wanita yang taat pada suaminya. Supaya suami saya sedar, Ustazah. Sebab saya dah tak boleh nak halang, nak sekat nasihat macam mana. Saya dah bagi tahu wanita ni.
Dan mungkin jika wanita ini betul-betul insaf, akhirnya putus, suami saya juga akan kembali semula. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, kemungkinan besar juga kalau puan buat begitu, suami nekat nak lepaskan puan sebab marah. Lalu wanita ni pun sebut, saya bersedia Ustazah untuk dilepaskan. Saya bersedia untuk berpisah dengan suami. Kemudian saya tanya, apa perasaan puan sekarang? Puan ada rasa benci pada suami? Puan buat tindakan ni sebab benci? Dia kata, tak Ustazah. Saya tak rasa benci pada suami. Saya tak rasa benci pada dia. Lepas tu hari ni kita baca hadis ni kan. Yang mana kisah seorang Nabi, hadis yang kita bacakan ni, hadis sahih ni tuan-puan sekalian. Seorang Nabi dikatakan ini Nabi Nuh. Dan saya memang pernah baca kisah Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh ni pernah dimasukkan dalam satu macam guni. Kemudian disepak terajang sampai luka, sampai patah. Sembuh balik. Kemudian Nabi Nuh pergi dakwah balik. Lepas tu disepak terajang balik. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tak pernah doakan dan benci kepada umat dia. Yang Nabi Nuh doa apa dia? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah bagi kaumku, sesungguhnya dia tidak tahu. Okey tuan-puan sekalian. Apa yang saya sebutkan semalam berapa perkara penting dan mungkin ini jawapan juga kepada ramai wanita yang menghadapi masalah yang sama. Saya kata puan menghadapi situasi ini jangan dengan rasa benci kepada suami. Anggap suami itu sedang sakit. Dia tanya sakit apa Ustazah? Sakit angau. Dan sakit angau ini, Masya Allah, mungkin kita kata berpunca daripada lemahnya iman. Dan angau cinta yang terlarang, bahkan ketagihan melihat perkara-perkara yang maksiat, lucah, aurat wanita lain, dan ketagihan melakukan zina contohnya, maksiat tersebut, peluk cium dengan pasangan yang haram, itu adalah satu penyakit hati yang sangat dahsyat. Dan bila kita anggap dia sakit, dia sedang diuji dengan penyakit hawa nafsu yang menguasai dirinya, syaitan yang membelenggu dirinya, subhanallah, maka kita sebagai orang yang sedang sehat hati, yang sedang tahu bahawa itu adalah dosa dan maksiat, yang masih dalam keadaan waras, maka doakan supaya dia diberikan hidayah dan petunjuk, kemudian diberi kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan pernah hidup bersama dengan suami, pernah berkasih sayang, dia pernah jadi suami yang baik, dan hari ini dia sedang sakit. Dia sedang menyakiti dan menzalimi dirinya. Dia sedang melakukan kezaliman pada puan dan anak-anak, dan dia sedang menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat tersebut. Jadi asbab dia pernah jadi suami yang baik pada puan berbelas tahun. Anak dah umur 14 tahun yang sulung. Masya Allah, umur dia lebih kurang sebaya dengan saya. Puan lihat dia adalah orang yang perlu dibantu. Lepas tu dia kata, Ustazah saya perlu teruskan perpisahan. Saya kata macam ni puan. Saya ada banyak pengalaman, Masya Allah, yang mana suami betul-betul berubah selepas berpisah. Kerana perpisahan itu telah menyedarkan dia bahawasanya dia benar-benar telah kehilangan isteri dan anaknya. Dia benar-benar telah berputus betul. Sebab selagi contohnya lah, masih dalam perkahwinan, dah nampak isteri ni menderita, asyik menangis, kan sekian-sekian. Dia masih rasa ada manpower tu kuat lagi. Dia rasa dia menguasai kita. Dia rasa dia boleh buat apa saja, isteri tetap akan setia. Isteri tak akan ke mana. Dia buat apa saja, isteri akan tunggu. Dia boleh nampak isteri tu menderita dan sebagainya. Saya kata, saya percaya dalam hati puan masih ada sayang pada suami. Dia angguk. Dia ayah kepada anak-anak puan. Dia angguk. Berpisah bukan bermaksud kita akan berpisah selama-lamanya. Ada rezeki, ada jodoh. Kalau suami berubah betul-betul, insaf, bertaubat, terbukti dia bertaubat, subhanallah, tidak ada halangan untuk puan bernikah semula. Tidak ada halangan kembali semula sebagai suami isteri. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini suami itu lalai dan leka buat maksiat yang sangat berat. Boleh jadi besok kita pula yang buat maksiat, kita pula lalai leka. Kita harap pasangan buat perkara yang sama.
akan menyedarkan kita, akan bimbing kita, bukan membenci kita sebenci-bencinya. Tuan-puan sekalian, bagaimana ya seorang ibu ayah bila berhadapan dengan anak yang buat dosa, yang buat maksiat, yang terbelenggu dengan dadah. Besarnya kemaafan ibu ayah ni kepada anak-anak biasanya tidak ada batas. Sentiasa membuka tangan untuk memeluk anak, untuk maafkan anak, untuk memberi peluang kepada anak. Tetapi perkara ini agak susah untuk ada dalam diri pasangan masing-masing. Bila ada pasangan tergelincir membuat maksiat dan sebagainya. Memang kalau orang kata, Ustazah, benda yang dibuat tu teruk sangat, Ustazah. Maksiat tu teruk sangat. Sampai peringkat zina dan sebagainya. Kalau saya pun saya tak boleh terima. Oh, gini. Memang betul tuan-puan sekalian. Sebab itu saya tak halang pun isteri ni kata dia nak mohon fasakh, nak mohon cerai. Saya kata mungkin ini caranya untuk menyedarkan betul-betul. Setelah puan buat macam-macam ikhtiar. Supaya suami ni berhenti buat maksiat tersebut. Masya Allah.